Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kemas kini kepada anda semua berkenaan dengan isu tuntutan KWSP bersasar, yang mana di hujung minggu ini ada dua perkara ataupun dua perkembangan yang telah berlaku. Perkembangan yang pertama adalah pihak PGR, Pertubuhan Gerakan Inovasi Rakyat, telah pun menyerahkan satu surat permohonan kunjungan hormat kepada pejabat Perdana Menteri, Prime Minister Office, yang mana surat itu telah pun diterima oleh PMO dan kemungkinan besar kita akan mendapat makluman lanjut berkenaan dengan kunjungan hormat ini, sama ada ianya akan disantuni ataupun tidak. Okey, itu adalah perkara yang pertama. Dan juga perkembangan yang kedua dalam minggu ini, selepas pihak PGR menghantar dua surat kepada ibu pejabat PKR bagi mendapatkan kunjungan hormat kepada Datuk Seri Anwar dan juga Datin Seri Wan Azizah. Okey. Yang kemudian sedikit yang lebih menarik adalah di sini apabila salah seorang ahli jawatan kuasa, iaitu Biro Tata Tertib Pertubuhan Gerakan Inovasi Rakyat, iaitu Puteri Fira, telah pun dapat berjumpa dengan orang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi melalui pegawai peribadi beliau, yang mana sewaktu beliau habis ataupun tamat acara beliau di Tambun, Puteri Fira ni telah berjaya menyerahkan orang kata satu warkah rayuan serta demografik senarai data pencarum yang orang kata membuat aduan bagi membuat tuntutan pengurunan KWSP secara bersasar kepada pegawai khas Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kita lihat daripada footage video yang dirakamkan oleh Puteri Fira ini, mendapati bahawa terdapat surat yang dipegang dan ada logo PGR jika anda zoom, Pertubuhan Gerakan Inovasi Rakyat. Dan pada akhir rakaman video tersebut, apabila pegawai berkenaan masuk dalam kereta, kita dapat lihat yang surat itu telah pun cuba diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Okey, jadi secara umumnya apa yang berlaku sekarang ini, walaupun masih tidak ada sebarang lagi pengumuman, kita tahu sekarang ini masih sibuk dengan pembentukan kabinet dan sebagainya, tetapi setidak-tidaknya seperti yang kita sedia maklum, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya sudah pun sedia maklum berkenaan dengan isu tuntutan KWSP ini, yang mana beliau telah pun menyebut perkara ini semasa dalam kempen pilihan raya umum yang ke-15 bagi membidas kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Dan sekarang ini, setelah 3 surat kunjungan hormat, 2 dihantar kepada Ibu Pejabat PKR, 1 dihantar kepada Prime Minister Office, dan 1 warkah rayuan yang telah dihantar kepada beliau sendiri by hand oleh Puteri Fira. Ini menunjukkan bahawa beliau sebenarnya sudah pun mengetahui berkenaan dengan isu ini. Dan saya percaya selepas pada orang kata pembentukan ataupun pelantikan kabinet dan juga mesyuarat pada hari Isnin nanti, mesyuarat kabinet pada hari Isnin nanti, mungkin kita akan mendapat satu maklum balas dalam masa terdekat, ataupun setidak-tidaknya selepas orang kata sidang Dewan Rakyat berlangsung, yang mana pada 19 hari bulan sidang Dewan Rakyat akan bermula, sepatutnya dengan titah diraja, kemudian disusuli dengan undi percaya, kemudian pembentangan bajet mini bagi pejabat awam. Dan saya percaya apabila pembentangan bajet bagi belanjawan, selewat-lewatnya perkara berkenaan dengan tuntutan KWSP secara bersasar ini kemungkinan besar akan disebut di dalam waktu itu, sama ada ianya akan disantuni, diterima, ataupun dia akan ditolak, dan juga diberikan cadangan ataupun diberikan bantuan lain yang mungkin orang kata dirasakan efektif bagi membantu mereka yang terkesan ini, wallahualam. Tetapi setidak-tidaknya dengan 3 perkembangan ini, saya yakin perkara ini akan mendapat perhatian serta akan dikongsikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan apa langkah ataupun apa kaedah yang akan diambil oleh beliau sendiri bagi memastikan golongan-golongan yang terkesan ini terbela. Jadi sedikit sebanyak kita semua daripada kalangan pencarum KWSP
saya berharap agar anda semua teruskan berdoa dan mudah-mudahan terbuka pintu hati Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertimbangkan pengeluaran KWSP ini, kerana tuntutan ini adalah tuntutan secara bersasar. Walau apapun panduan yang diberikan, tetapi ianya tidak sama apabila pencarum ini bukanlah daripada kalangan yang mereka yang aktif di lapangan kerja. Mereka ini sudah lama tidak mencarum, tidak bekerja atas kekangan ataupun halangan-halangan tertentu, seperti suri rumah, ibu bapa tunggal, ataupun mereka yang sudah lama tidak mencarum diakibatkan oleh masalah kesihatan dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi pengeluaran ini ataupun tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar ini harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui pihak kerajaan, dan beliau atas kapasiti sebagai Menteri Kewangan sendiri sudah tentu beliau mengetahui implikasi keuangan jika pengeluaran ini dibenarkan, yang mana saya yakin jumlah yang akan terkesan daripada KWSP ini sebenarnya tidaklah terlalu besar, kerana yang buat aduan ataupun yang buat rayuan ini pun hanyalah 226,000 orang, dan pencarum yang tidak aktif pula adalah sekitar 4 juta orang, yang mana 4 juta ini bukanlah 100% daripada mereka yang orang kata terkesan. Ada juga mereka yang mungkin sudah melepasi usia persaraan dan membiarkan wang caruman mereka di dalam akaun KWSP untuk menikmati dividen yang boleh dikatakan agak tinggi berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang lain. Jadi dalam komposisi pencarum tidak aktif ramai 4 juta ini, ada sebilangan yang memang betul memerlukan dan ada juga sebilangan yang tidak memerlukan, dan mereka ini hanya membiarkan untuk menikmati dividen. Jadi implikasi jika dilaksanakan bagi mereka yang memerlukan ini sebenarnya jumlahnya tidaklah terlalu besar berbanding dengan 4 pengeluaran yang telah dilakukan sebelum ini. Jadi sama-sama kita teruskan berdoa, dan insyaAllah mudah-mudahan terbuka pintu hati beliau untuk menerima tuntutan ini dan ianya dapat dilaksanakan dengan kadar yang segera. Itu saja saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube, di ruangan Facebook Video Selamat Channel, ataupun di ruangan TikTok Video Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.